Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will continue our lesson with a new chapter. That is the last chapter in Form 4 Physics. The chapter is light and optics. So light, what we already know, is also a wave. Okay, so what we have learned in chapter 5 about wave, so we also learn about the light. So now we continue our concept, our knowledge, our prior knowledge about the wave to the chapter of light. Okay, so in light for form 4 syllabus, what we're going to learn is the refraction of light, and then we learn about the total internal reflection, and we learn about the formation of image. And the formation of image we divide into the lens and also for the spherical mirror. And also for the lens, we will derive an equations of the lens, of the thin lens formula. Okay, so that what we're going to learn in chapter 6. Chapter 6, that is light and optics. Okay, so first we go for first topic, that is refraction of light. When we said refraction, we already learned reflection of wave. Okay, and in the topics of wave, we also learn about refraction of light. So this is the continue of what we have learned in the chapter of wave. Okay, refraction of light. See, the size, the shape of the image we see inside the dew drops are different. Okay, so kalau kita tengok kepada gambar raja yang disediakan ini, apa yang kita boleh nampak? Kita ada water droplets, dan di dalam water droplets itu kita nampak macam ada satu image. Dan apa yang kita boleh nampak? Dia punya size dia punya shape dia berbeza-beza. Okay, berbeza-beza. So kenapa kita nampak size image tu nampak macam besar, kan? Berbeza-beza antara satu image dengan satu image yang lain. Kenapa? Okay, itu kerana faktor refraction of light lah. Okay, so kalau kita tengok gambar yang seterusnya, apa yang kita boleh nampak? Apabila kita ada termometer, kita masukkan dalam satu beaker yang mempunyai water. So apa yang kita nampak? Kita nampak macam kita punya termometer tu macam gemuk je. Dia punya size dia besar. Kan? Size dia besar. Sebenarnya yang kita nampak itu adalah image of the thermometer. It becomes bigger when it in the high optical density medium. Okay, bila dia berada dalam satu medium yang optical density-nya lebih tinggi daripada udara, maka kita akan nampak dia lebih besar. Kenapa jadi begitu? Kenapa berubah saiz-nya? So kerana berlakunya refraction. Okey. Begitu juga dengan sudu yang kita masukkan dalam gelas yang berisi dengan air, kita nampak macam dia makin besar. The image yang kita nampak tu ialah image yang kita nampak dia makin besar. This phenomenon are due to the bend of light. Okay, kerana faktor bending. Bending ni ialah kesan cahaya itu berubah direction. Bengkok di sini maksudnya dia berubah direction. Itu yang kita panggil refraction. Okay, kita tengok lagi kepada gambar yang seterusnya. Sebatang pensel yang kita masukkan ke dalam air, apa yang kita nampak? Kita punya pensel tadi nampak macam bengkok. The pencil seen to be bent. Macam bengkok. Kenapa dia berlaku bengkok dan kenapa kita nampak dia lebih besar? Kerana faktor refraction of light. Ini yang kita nak kaji ni. Begitu juga pensel yang kita letakkan satu bongkah kaca. Kita nampak macam pensel kita tu bengkok, dia berubah kedudukan. Adakah pensel kita tu sememangnya kita buat dia macam berubah kedudukan? Tak. Dia sebenarnya pensel kita tu straight. Tetapi bila kita letak gelas, so kita nampak macam dia berubah kedudukan. Dan berubah itu dekat kawasan yang gelas tu lah. Dekat kawasan yang gelas ni kita nampak dia macam berubah. Kenapa jadi macam tu? Kerana berlakunya refraction of light. Okey, kerana berlakunya refraction of light. Begitu juga dengan pensel yang kita masukkan dalam water ni, kita nampak macam dia bengkok daripada yang asal. Kerana apa? Kerana berlakunya refraction of light. Okay, jadi apakah sebenarnya refraction of light itu? Okey. Dia tanya, why does light ray bend when entering a glass block? Kenapa kita punya cahaya itu berubah arahnya?
Angle of refraction depends on angle of incident. Okay, angle of refraction dia bergantung kepada depends on angle of incidence. Ni pun yang kita dah belajar. And the value dan juga dia bergantung pada value of refractive index. Yang ni mungkin yang kita akan jumpa dalam chapter ni lah. Refractive index of the glass block. Jadi apakah dia angle of incident, apakah dia angle of refraction, dan apakah dia refractive index. Okay, kita akan go through. This phenomenon are known as refraction of light. So kenapa berlakunya bengkokkan itu? Kenapa kita nampak dia punya image lebih besar? Kerana refraction of light, pembiasan cahaya. Okay, kenapa berlakunya refraction of light? They occur due to the change in velocity. Ni yang kita dah belajar dah sebelum ni. Refraction tak kira lah apa jenis wave yang kita belajar. Kita belajar light ke, kita belajar sound ke, kita belajar water ke, asalkan kenapa dia mengalami refraction, faktor utama dia ialah kerana faktor velocity dia berubah. The velocity of the wave change. Kalau light, the velocity of light change. Okay, kenapa velocity of light change? When travelling through mediums of different optical density. Apabila kita punya cahaya itu bergerak melalui optical density yang berbeza. Contohnya daripada udara masuk ke dalam air, bergerak ke dalam gelas, maka kesannya dia punya velocity atau dia punya speed dia berubah. Dan kesan daripada speed yang berubah, dia dikatakan mengalami refraction, where the direction of propagation of the light will change. Okay. So apa yang kita boleh nampak dalam gambar rajah ni, kita ada satu cahaya putih. Okay, kita punya cahaya putih. Kita lalukan dia kepada satu bongkah kaca. Okay. Okay. Maka apa yang kita nampak? Cahaya kita diserakkan. Dulu kita guna istilah diserakkan kepada 7 warna. Tapi apa yang kita nak cerita kat sini yang pentingnya ialah direction of propagation of the light changes. Nampak tak arah dia berubah? Seperti gambar rajah yang dilukis ni lah. Incident ray. Okay, ini ray kita yang pertama. Yang kita tujukan dia kepada satu permukaan, iaitu bongkah kaca. Maka the first ray kita kenali dia dengan nama incident ray. Ray ni maksudnya sinar. Ray is a part of light. Satu kumpulan ray kita dapat light. A group of ray we get a light. Cahaya itu adalah kumpulan sinar. Sinar ni satu cahaya, satu lintasan cahaya. Jadi kita lalukan dia kepada satu bongkah kaca. Maka the first ray kita kenali dia dengan nama incident ray. Okay, bila dia bergerak, tiba-tiba dia punya medium density, optical medium density itu berubah. Maka apa yang kita kena buat, macam yang kita dah buat sebelum ni, kita kena lukis normal line. Apakah ada normal? Normal means a line that is perpendicular to the surface. So kita tengok surface kita macam mana. Surface gelas kita yang pertama sebelah kiri ni adalah straight dan dia vertical, tegak. Maka normal line kita akan jadi macam mana? Normal line kita is perpendicular. Perpendicular means 90 degree to the surface. 90 darjah. Itu kita punya normal line. Okay. Maka apa kesannya? So bila kita punya incident ray masuk ke dalam satu medium yang mana optical density-nya lebih tinggi atau lebih rendah, maka kesannya direction of propagation of the light will be changed. Dalam kes ni, kita tengok kat sini, dia bend, dia dah berubah arah dia. Okay. Arah dia dah berubah. Okay. Nampak tak ni, dia berubah direction. Jadi sekali lagi, dia berubah direction sebab sekali lagi dia punya optical density tu berubah. Okay. Jadi samalah dengan kes ni pun, dia punya direction berubah bila mana medium yang dia bergerak tu, optical density-nya berubah. Jadi adakah optical density, kita sebut density, adakah optical density dengan density itu sama? Ni info ni kena faham elok. Optical density dengan density tak sama. Semua objek ada density. Air ada density, bongkah kaca ada density, minyak ada density, kan? Jadi semua objek ada density.
Tetapi tidak semua objek ada optical density. Optical ni datang daripada perkataan optik. Optik bermaksud cahaya light. Bila light is optik. Light is optik. Dalam bahasa fizik, light is optik. Okay, jadi tidak semua objek ada optical density. Maksudnya apa? Bila mana sesuatu objek, cahaya tidak boleh menembusinya, melaluinya, pass through, maka dia tidak ada optical density. Contohnya kita punya dinding, kita punya lantai, kita punya tanah, papan, kayu, kan? So, bahan-bahan kita ni, bahan yang bersifat opaque, where the light cannot pass through, so dia tidak ada optical density. Tetapi dia ada density. Batu ada density, tapi cahaya boleh tembus batu tak? Boleh. Cahaya tak boleh lalu dalam batu, maka dalam batu itu batu itu tidak ada optical density. Tapi kalau batu kita tu bersifat transparent, contohnya macam diamond transparent, kan? Kita punya batu permata, dia transparent, cahaya boleh lalu tak? Boleh. Kita boleh nampak benda dekat dalam batu tu, maka batu itu dia akan ada optical density. Dia dah ada density, tapi pada masa yang sama dia akan ada optical density. Tapi kalau batu yang biasa ni yang kita ada, batu buat dinding rumah ke apa, so dia ada density, tetapi dia tidak ada optical density. Kenapa? Sebab cahaya tak boleh lalu dalam batu yang kita guna untuk buat dinding rumah. So dia tidak ada optical density. Begitu juga dengan papan, kayu, kan. So cahaya tak boleh pass through, tetapi dia ada density, maka dia tidak ada optical density. Tak sama. Optical density dengan density tidak sama. Contohnya lagi, kalau kita buat perbandingan antara air dengan minyak. Air dan minyak, kedua-dua ni ada density. Dan kedua-dua ni cahaya boleh melaluinya. Maka kedua-dua air dan minyak ada optical density. Okay, dari segi density air lebih tinggi daripada density minyak. Water is denser than oil. Sebab bila kita campurkan minyak dengan air, apa yang kita akan dapati, ini common sense yang kita dah belajar dah lama dah. Jadi kita kacau, kita dapati air duduk belah bawah, minyak duduk belah atas. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahawa lagi ke bawah sesuatu liquid tu berada, menunjukkan dia lebih tumpat. Bermakna air lebih tumpat daripada minyak. Dari segi density. Okay. Air dan minyak pada masa yang sama, cahaya boleh melaluinya, cahaya boleh menembusinya, maka dia juga ada optical density. Tetapi dari segi optical density, bagi minyak lebih besar daripada optical density bagi air. Density air lebih besar daripada minyak, tetapi dari segi optical density, minyak lebih tinggi daripada air. Itu menunjukkan bahawa optical density dengan density dia tak sama. Okey? Nampak macam sama sebab sebut density, tapi dia optical density. Ketumpatan optik tu panggil. Cahaya boleh pass through ke tak boleh. Okey? Jadi konsep refraction ni, dia refraction of light ni dia mesti melibatkan satu, adanya perubahan medium change. Di mana bila kita kata medium, dia ada density, dan density yang kita nak tengok sini ialah optical density. Bukan density yang kita calculate guna formula mass of volume, itu density. Jadi bila ada medium, dia melibatkan satu, density yang kita nak tengoknya ialah optical density. Cahaya boleh lalu, boleh. So maka dia akan ada optical density. Jadi apa yang berlaku? Optical density-nya berubah, change. Dan kesan daripada optical density itu berubah, maka bila cahaya lalu dalam medium tadi, maka the speed of light change, the velocity of light will be changed. Dan kesan daripada velocity of light change inilah yang menyebabkan direction of propagation of light change, yang kita katakan the light has been refracted. Cahaya kita telah mengalami pembiasan. Okey. Ini gambar rajah dia. Macam mana refraction yang berlaku, yang kita katakan direction of propagation change. Okay, kita tengok yang pertama based on figure 6.3. Okay, yang ni figure 6.3. Okay. Light rays bend towards the normal. Okay, kita punya cahaya bends
dia dibengkokkan mendekati normal. Mendekati normal bila when light travels from a medium of low optical density air to a medium of high optical density glass. Okey. Jadi kita punya cahaya bermula daripada medium apa? Medium air. Air nak masuk pergi ke mana? Nak pergi ke dalam gelas. So antara air dengan gelas, dua-dua ni sememangnya dah ada density. Dua-dua ni cahaya boleh pass through. Maka kedua-duanya ada optical density pula. Jadi di antara air, udara dengan gelas, gelas optical density-nya lebih tinggi. Jadi kalau kita lalukan cahaya kita bermula daripada air. Jadi cahaya bila bermula daripada udara, maka itu kita panggil incident ray. The first ray kita panggil incident, sinar tuju. Nak tuju ke mana? Nak tuju ke dalam gelas. So dalam gelas kita akan dapat the second ray yang kita panggil refracted ray. So eja betul-betul refracted ray, sinar biasan. Dan apa yang kita dapati bila mana dia masuk ke dalam satu medium yang optical density-nya lebih tinggi, maka dia akan bend towards the normal, mendekati garis normal. Okay, mana kita punya garis normal? Sekejap. Okay, garis normal ni dia mesti perpendicular dengan surface of the medium. Surface of the medium kita tu adalah horizontal, maka normal line dia akan jadi vertical. So apa yang kita dapati ialah cahaya kita dah makin dekat dengan normal. Itu yang dia katakan bend towards the normal ataupun refract towards the normal. Dan ray yang kedua yang mengalami refraction kita panggil refracted ray. Okey. Okay. Jadi bila cahaya bergerak daripada optical medium density yang rendah kepada high optical density, maka kesannya dia akan bend towards the normal. Kenapa dia bend towards the normal? Jadi kita dah kata tadi faktor utama kenapa berlakunya refraction ialah kerana faktor velocity of the light. The speed of the light changes. Okay, jadi this is because velocity of light decreases. Okay, bila cahaya bergerak dalam optical density yang lebih tinggi, maka lebih susah dia nak bergerak. Bila lebih susah nak bergerak, kesannya speed dia akan jadi rendah, decreases. When the light travel from an optical less dense medium to a denser medium. So bila dia masuk dalam denser medium, cikgu sebut denser medium tu maksudnya denser optical density. Denser optical density ataupun high optical density lah. Due to the angle of refraction is smaller than the angle of incident. Kesannya lagi kita akan nampak bila dia bend towards the normal, angle dia akan berubah, di mana angle of refraction are smaller daripada angle of incident I. Okay, itu yang berlaku bila mana cahaya bergerak daripada low optical density to high optical density. Okay, itu cerita pertama. Yang cerita pertama ni ialah low optical density to high optical density. Okey. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua pula. Based on figure 6.4. Okay, ini ialah figure 6.4. The light ray, kita punya light ray bends away from normal. Tadi bend towards the normal. Dah tak sama pula dia punya bending dia. Kenapa pula berubah? Dia sekarang ni dia bend away from the normal. From the normal bila when light travel from a medium of high optical density, iaitu daripada glass block, to a medium of low optical density, that is air. Jadi bila mana propagation of light kita tu berubah, terbalik daripada high optical density, maknanya denser medium lah bahasa mudahnya, to a low optical density, less than, maka dia akan bend away from normal. Bila dia masuk dalam medium yang less dense, low optical density, maka dia bend away from the normal. Kenapa ni?
velocity of light kita akan increase. Okay. Maksud increase, dia makin laju. Cerita yang mudahnya, bila suatu cahaya bergerak daripada denser medium to less than medium, high optical density to low optical density. Kita boleh sebut sama ada nak sebut denser medium to less than medium boleh, ataupun kita nak sebut high optical density to low optical density pun boleh. Okay? Cuma kita kena faham bahawa bila kita sebut denser medium tu bukan maksud dia punya density tinggi, dia punya optical density dia tinggi. Okay? Jadi bila dia bergerak daripada denser to less than medium, kesannya dia punya speed dia akan increase, dia makin laju. Sebab apa? Sebab bila less than medium, lagi senang cahaya nak bergerak. So bila lagi senang cahaya kita nak bergerak, dia akan bergerak dengan lebih laju. Dan bila dia bergerak lebih laju, dia akan bend away from the normal. Okay. Okay, so due to this, kesannya lagi ialah angle of refraction kita akan jadi lebih besar daripada angle of incident. Maksudnya bila dia bend away from the normal, dia punya angle akan increase. So bila angle dia akan increase, kita katakan dia punya refracted angle is bigger, is greater than dia punya incident angle. Okay. Jadi kalau kita rujuk kepada gambar, maka kita punya cahaya kita bermula daripada glass, iaitu dia bermula daripada denser medium. So glass dengan air, glass is denser. So bila dia bergerak nak pergi kepada less dense medium, low density optical density medium kepada air, maka dia akan mengalami apa? Perubahan speed, di mana speed dia akan increase. Bila speed dia increase, lagi senang dia nak bergerak, dan bila lagi senang dia nak bergerak, dia akan bergerak dengan lebih laju. Dan bila lebih laju, dia akan bend away from the normal. So kita lukis normal line dia dulu. Okay, ini normal line. Normal line is perpendicular to the surface of the medium. Macam mana surface of the medium? Surface of the glass dengan air kita. Surface kita adalah horizontal. Maka bila surface kita horizontal, kita punya normal mesti perpendicular. So dia berjadi vertical. Itu cara nak lukis normal line. Dan bila mana dia bend away, dia punya speed increase, dia bend away from normal, so dia akan pergi ke menjauhi normal line. Okay. So ray yang kedua tu kita panggil refracted ray. Dan apa yang kita dapati, kalau kita ukur dia punya angle dia tak sama. Incident angle dengan refracted angle tak sama. Dan bila dia bend away from the normal, the refracted angle is bigger, is greater than the incident angle. Okey, itu cerita dia secara umum. Jadi yang kedua ni, melibatkan apa? Melibatkan propagation of light from high optical density to low optical density. Okay, so kita pergi lagi pada konsep dia supaya kita faham dengan jelas. Okay, so kita ada dua situation propagation of light. Satu, kita punya light propagates from less dense medium to a denser medium, dan satu lagi sebaliknya lah, light propagate from less than a denser medium to a less than medium. So kesannya bagaimana? Kita nak kaji Okay, so kita tengok cerita dia. Kita go through satu-satu. Yang pertama, kita punya situation pertama, light propagate. Propagate ni ialah movement lah, pergerakan. From less than medium to a denser medium. Okay, so kita ambil dua substance yang berbeza dari segi optical density, air dengan glass. Dua-dua ni cahaya boleh melaluinya, maka dia ada optical density. Dan optical density bagi glass lebih tinggi, maka kita katakan glass is denser. Compared to the air, optical density-nya lebih rendah, maka air tu kita katakan less dense. Jadi cahaya kita nak start daripada mana? Daripada less than nak pergi kepada denser. Bermaksud cahaya kita bermula daripada air dulu. Okay, kita pun ambil satu cahaya. Satu cahaya kita panggil ray. Okay.
Okey. Jadi the first ray kita namakan dia dengan nama incident ray. The first ray kita panggil incident ray. Sinar tuju. Nak tuju ke mana? Nak tuju kepada the second medium, iaitu glass. The optical density-nya berbeza. Maka kesannya apa? Kesannya dia punya speed berubah. Okay, macam mana speed dia berubah? Bila mana kita punya cahaya bergerak dalam less than medium, dia bergerak dengan speed yang lebih tinggi. Okay, bermaksud dalam kita punya light, dalam kita punya air, kita ada satu speed of light. Okay, untuk speed of light, kita ada simbol dia sendiri, iaitu simbol dia ialah huruf C. Dan speed of light in air ni, nilai dia orang dah tolong kira, kita guna je lah. 3 kali 10 kuasa 8 meter per second. Sebenarnya nilai speed of light tak sampai 3. Nilai speed of light 3 ni ialah kalau cahaya bergerak dalam vacuum. Itu pun hampir kepada 3. Jadi speed of light untuk air ni dia kurang lagi daripada speed of light in vacuum. Tetapi tak adalah jauh sangat. Jadi senangnya kita ambil lah the speed of light in air sama dengan the speed of light in vacuum untuk peringkat permulaan ni. Dan nilai dia kita ambil lah, dia 2.9 lebih. Jadi kita bundarkan jadi 3 untuk senang kita buat calculation. Dan nilai ni dah tetap. So kena hafal lah nilai ni sebab banyak kegunaan nilai ni. Okay. Jadi bila cahaya kita masuk ke dalam gelas nanti, apa kesannya? Speed dia akan berubah. Okay, speed of light. Of light in glass. Adalah nilai dia. Berapa yang ni tak perlu hafal. Cuma kena tahu ada nilai dia. Jadi cikgu tulis C, simbol untuk speed of light. Untuk air, kita letak C lah. Untuk glass, kita akan letak G lah. G kecil tu di bawah tu mewakili glass. Okay, dia mewakili glass. Okay, cikgu lukis, cikgu letak dia bawah sikit. Nanti kan confuse. Okay. Jadi dalam glass ada speed of light in glass. Apa yang kita tahu ialah bila kita punya cahaya masuk ke dalam gelas, gelas ni denser, maka kesannya lagi susahlah kita punya cahaya tu nak bergerak. So bila dia lebih susah nak bergerak, kesannya dia punya speed of light in glass dia jadi macam mana? Lebih kecil, lebih perlahan, kan? Smaller, lebih kecil berbanding dengan in air. Berbanding dengan speed of light in air. Smaller than speed of light in air. Okay. Ataupun dalam bentuk simbolnya kita boleh tulis C mewakili speed of light di dalam gelas lebih kecil berbanding dengan C speed of light di dalam udara. Okey, tu conclusion pertama yang kita dapat. Secara logik akal kita boleh fikirlah bila bergerak dalam kawasan yang lebih tumpat, lagi susah nak bergerak, maka speed dia decrease. Dan kesan daripada speed yang berubah ni, speed decrease ni, kesannya dia akan mengalami perubahan arah. Dia bend. Dia bend ke mana? Dia akan bend towards the normal. Bila speed dia berkurang, dia bend towards the normal. Normal line Okey, jadi macam mana kita nak lukis bend towards the normal? Maka apa yang kita kena buat dulu? Kita kena lukis dia punya normal line. Apa dia normal? Normal means a line that is perpendicular to the surface. Surface gelas kita horizontal, maka normal line kita akan jadi vertical. Dia mesti perpendicular. Perpendicular means 90 degree to the surface. Okey, itu kita punya normal line. Okey. So bila kita dah lukis kita punya normal, ini kita punya normal line, normal je lah kita tulis. So kita sudah ada dua garisan, iaitu normal dengan incident ray. So what we can measure here is the incident angle. So mana-mana angle yang kita nak ukur, dia mesti start daripada normal ke mana? Normal kepada incident ray,
maka nama angle ni kita panggil dia incident angle. Dia mesti start pada normal. Normal ke mana? Normal kepada incident ray, nama dia incident angle. Normal kepada refracted ray, nama dia refracted angle. Kalau normal kepada reflected ray, nama dia reflected angle. Tengok ke mana angle tu nak diukur. Tapi starting dia mesti daripada normal. So normal kepada incident ray kita panggil incident angle. Dan incident angle ni simbol dia ialah huruf I lah. Start with the letter I for incident. So I itu ialah incident angle. Cikgu tulis dekat tepi ni. I ni simbol untuk incident angle. Okey. So apa yang kita kata tadi? Dia akan bend towards the normal. Sebab speed dia decrease. Macam mana nak lukis bend towards the normal? Okey, kita tengok dekat dalam gelas normal duduk belah mana? Normal duduk belah kiri. Maka bend towards the normal, dia akan pergi lebih ke kiri sedikit. Tetapi dia tak boleh cross kita punya normal line. Dia tak boleh cross. Maksud cross cikgu ni ialah dia tak boleh melepasi. Contohnya kita buat sebelah sini. Ni salah lah. Ni kita panggil cross the normal line. Dia tak boleh cross the normal line. Dia hanya bend towards the normal. Mendekati normal daripada ray yang asal. Daripada ray yang asal tu dia dah makin dekat dengan normal. Okey. Bergantung kepada dia punya optical density tu lah. Yang tu dia panggil refractive index. Yang tu nanti kita akan tengok refractive index. Okey. Ini ray kita yang kedua. Setiap ray bila kita lukis, dia panggil ray diagram, mesti wajib ada anak panah. Anak panah itu mewakili sinar cahaya, ray of light. Okey, cahaya yang kedua ni kita panggil apa? Kita panggil dia dengan nama refracted ray. Okey, cahaya pertama tadi kita panggil incident ray. Jadi, sama macam tadi, kita ada dua garisan dalam gelas, satu normal dan satu lagi ialah refracted ray. Apa yang kita boleh ukur ialah angle di antara normal line dengan refracted ray yang kita panggil dengan nama refracted angle. Kita labelkan dengan R kecil. Kalau R besar, kita spesifik kepada reflected angle. Pantulan. Sebab dua-duanya R. Jadi nak bezakan reflected, kita guna R besar. Refracted, kita guna R kecil. Okey. Jadi kita ada angle yang kedua, nama dia ialah refracted angle. Okey. Refracted angle, simbolnya ialah huruf R kecil. So bila kita kata dia bend towards the normal, maka apa kesannya ialah yang kita dapat ialah the refracted angle kita, R kita tu adalah lebih kecil berbanding dengan kita punya incident angle. Sebab dia bend towards the normal, the angle is decreasing. The refracted angle is smaller than incident angle. Okey, itu cerita untuk situasi pertama, where the light propagate from less dense medium to a denser medium, from the air to a glass, from the air to water, from the air to oil, tak kira lah, from the air to perspex, from the air to a plastic that is transparent, asalkan daripada less kepada denser. Okey, pergi kepada situation yang kedua. The light propagate from denser medium to a less dense medium pula. Contohnya, terbalikkan situasi, cahaya bergerak daripada gelas pergi kepada air pula. So macam mana pula cerita dia? Okey. Okey, jadi untuk yang kedua ni kita akan mula daripada mana? Kita akan mula daripada gelas. Cahaya kita bermula daripada gelas. Okey. Ini adalah ray kita yang pertama lah, sebab kita start daripada denser. Jadi cahaya mesti ada nak panah. Jadi cahaya yang pertama kita panggil dia dengan nama apa? Nama dia ialah incident ray. The first ray be known as incident ray. Dia nak menuju ke mana? Nak menuju kepada medium yang kedua. Okey. Jadi dalam setiap medium, apa yang cikgu cakap tadi, dia ada speed of light. Okey, jadi dalam gelas ada speed of light? Ada. Okey, speed of light in glass. Of light in glass.
Berapa nilai dia kita tak hafal. Kita tidak hafal nilai speed of light dalam medium kecuali untuk air yang kita kena hafal 3 kali 10 kuasa 8. Medium yang lain semua awak tak payah hafal. Cuma tahu kaedah nak buat calculation dia. Jadi speed of light, simbol dia ialah huruf C. Dan bila kita kata dalam gelas, kita boleh tulis di bawah C itulah gelas. Ataupun nak buat CG pun boleh, ikutlah. Tapi C tu wajib. Dia mewakili simbol speed of light. Okay, kemudian bila dia nak masuk kepada medium yang kedua, kita kena lukis normal line. Pada normal is a line that is perpendicular to the surface. Macam mana surface gelas kita? Surface gelas kita sekarang ni adalah horizontal. Maka normal 90 degree dengan surface 90 degree dengan horizontal adalah vertical. Okay, ini kita punya normal line. Okay, this is our normal line. Ataupun kita panggil normal je. Jadi, kita sudah ada dua garisan di antara normal dengan incident ray. Kita boleh measure the first angle. Jadi, sekarang ni kita punya first angle kita berada di mana? First angle kita berada dalam gelas. Okay, jadi first angle ni kita namakan dia dengan nama apa? First angle memang kita akan panggil dia dengan nama incident angle. Cuma dia berada dalam denser medium. Maka apa yang berlaku? Apa yang berlaku bila dia masuk ke dalam gelas? Okey, ini conclusion kita yang pertama. So bila dia masuk ke dalam gelas, bila dia keluar daripada gelas nak masuk ke dalam udara, dia punya speed akan berubah. Berubah macam mana? Bila dia bergerak dalam less than medium, kesannya dia punya speed dia akan increase. Speed dia akan increase. Okay. So speed increases. Okay. Yang pertama, speed of light increases. Okay. Apa maksud speed of light increases? Maksud dia ialah speed of light dalam medium udara, air, is higher than the speed of light dalam medium glass. Okey, itu maksud speed of light increases. Jadi bila speed dia increase, apa kesan kepada direction dia? Direction dia akan berubah. Berubah ke mana? Bila dia bergerak dalam medium yang lebih yang kurang tumpat, lagi senang dia nak bergerak, dia bergerak lebih laju. Bila dia bergerak lebih laju, dia akan bend away from normal. Okay, kita tengok normal duduk belah kiri. Away from the normal, dia makin jauh dengan normal. Maksud makin jauh dengan normal ni ialah daripada lintasan asal. Okay, lintasan asal dia, contoh kalau cikgu nak lukis lintasan asal dia ni, cikgu lukis lintasan asal dia ni, kita ambil lah garisan asal ni. Ni garisan asal. Ini kita panggil lintasan asal dia. Sepatutnya dia straight je lah. Kalau tidak berubah medium, dia straight je. Sebab dia punya speed sama. Tapi disebabkan oleh kerana dia berubah, dia bergerak masuk dalam medium yang optical density-nya berubah, maka dia punya direction berubah. Nak pergi ke mana? Ini ialah original dia. Original dia. Ini original path dia. Lintasan asal dia lah. Original path, lintasan asal dia yang tu. Tapi disebabkan oleh kerana dia bergerak dalam medium yang less dense, maka dia akan bend away from the normal. Dia menjauhi garis normal. Di mana bila dia menjauhi garis normal ni, ini kita punya ray yang kedua, kita panggil dia dengan nama refracted ray. Dia dah makin jauh dengan normal sebab dia bergerak dengan high velocity, high speed. Maka kesannya kalau kita ukur angle yang kedua kat sini, okay, apa yang kita dapati, kita punya angle yang kedua ni kita panggil refracted angle. Okay, maka kita akan dapati bahawa dia bend, yang ni dia bend away from normal. Away from normal. Dan bila kita kata bend away from the normal, kesannya ialah kita punya refracted angle is greater than the incident angle. Kita punya refracted angle lebih besar daripada incident angle kita. Itu bila mana dia bergerak daripada denser to a
less than medium, daripada high optical density to a low optical density. Dia bend away from the normal. Okay. Jadi cahaya kita bila bergerak dalam udara, dia juga ada speed of light in air. In air, di mana speed of light in air ni kita kena hafal lah. Berapa nilai dia? Kita ambil nilai dia sama dengan 3 kali 10 kuasa 8 meter per second. Yang ni kena hafal. Okey, itu dua situation refraction of light. Okey. Daripada dua situation ni, okey, kita dapati angle berubah, kita dapati speed berubah bila mana kita punya light bergerak daripada satu optical medium density kepada satu optical medium density yang berbeza. Maka di sini apa yang kita kena tahu ialah setiap medium, cikgu cakap tadi, setiap medium yang cahaya boleh menembusinya, dia ada satu density yang kita panggil optical density. Dan dia ada satu nilai. Macam mana kita nak membezakan glass dengan water, dengan air, dengan perspex, dengan diamond? Maka dia ada satu nilai constant yang mewakili optical density. Satu nilai constant yang mewakili optical density, nama dia ialah refractive index. Satu nilai yang mewakili kita punya optical density, nama dia ialah refractive index. Okay, jadi refractive index ni dia merujuk kepada berapa besar kita punya refracted angle tu berlaku. Adakah dia makin dekat sangat dengan normal line ataupun dia jauh daripada normal line. Dia bend, katalah dia macam ni, situation pertama ni, dia bend toward the normal. Dan jadi adakah dia bend dekat sangat dengan normal ataupun dia jauh daripada normal, tapi dia masih lagi bend towards normal. Jadi itu bergantung kepada nilai refractive index. Okey, dia bergantung kepada nilai refractive index. Okey, jadi cikgu ambil yang ni. Cuba tengok seterusnya. Okey. Okey, kita ambil yang situation pertama. Mudah sikit kita nak tengok. Jadi dalam setiap medium dia ada nilai refractive index. Okey. Bahasa mudah refractive index ni, bahasa mudah dia macam ketelusan cahaya. Berapa kesan bengkok, berapa besan bending cahaya kita tu bila dia masuk dalam medium tu. Jadi kalau medium tu dia punya nilai refractive index ni besar, maka dia mempunyai keupayaan yang tinggi untuk menolak kita punya light tu supaya lebih dekat dengan normal. Maknanya bila dia tolak lagi dekat dengan normal, maka kesannya kita punya nilai refracted angle lagi kecil. Itu bila refracted angle lagi kecil, bend lagi dekat dengan normal line, bila mana nilai refractive index tu lagi besar. Bila mana nilai refractive index tu lebih kecil, dia punya bending tu sikit je, nilai refracted angle kita lagi besar lah. Okay, jadi dalam setiap medium yang cahaya boleh lalu, yang ada optical density, maka dia akan ada refractive index. Okay, refractive index untuk udara. Okay, refractive index. Dia ada satu nilai. Dia panggil, kalau dalam bahasa Melayu, kalau kita translate lah, indeks biasan. Berapa kuatnya bahan itu untuk dia bend kita punya cahaya tadi. Lagi kuat dia boleh bend cahaya itu, maka menunjukkan dia punya refractive index tu lagi besar. Okay, refractive index ni dia ada simbol dia. Simbol untuk refractive index ialah huruf N. Simbol refractive index ialah huruf N. Refractive index in air, nilai dia dah constant. Simbol dia ialah huruf N. Nilai dia dah constant. Okay, cikgu tulis sebelah sinilah. Okay. Jadi nilai refractive index ni, cikgu kata tadi, dia menggunakan simbol huruf N. Untuk medium air, kita letak bawah ni. Untuk air, nilai dia kita kena hafal, iaitu 1. Sebenarnya nilai refractive index
Satu ni bukan untuk air, dia sebenarnya untuk vacuum. Nilai refractive index paling kecil ialah 1 dan dia adalah untuk vacuum. Ingat nilai refractive index paling kecil ialah 1. Tidak ada refractive index 0.5, 0.8 tu, tak ada. Nilai refractive index paling kecil ialah 1. Okey. Dan 1 itu ialah nilai refractive index apabila cahaya bergerak dalam vacuum. Jadi bila cahaya bergerak dalam udara, air ni dia denser daripada vacuum. Optical density dia lebih tinggi daripada vacuum sebab dia dah ada partikel, kan? Jadi nilai refractive index untuk air mesti lebih tinggi daripada vacuum. Berapa? Jadi nilai refractive index untuk air sebenarnya ialah 1.003. Cuma bila kita nak buat calculation nanti, nilai tu akan mengganggu kita punya calculation lah. Jadi untuk peringkat permulaan ni, kita akan guna nilai refractive index of air sama seperti nilai refractive index untuk vacuum, that is 1. Macam kita punya speed of light tadi lah. Kita ambil 3. Okay, itu nilai tu dah constant, jadi kena hafal. Kena hafal. Untuk air kena hafal. Dan begitu juga bila mana cahaya kita bergerak dalam gelas, maka gelas ada optical density, maka dalam gelas juga akan ada refractive index untuk gelas. Okay, dalam gelas pun ada refractive index untuk gelas. Dan berapa nilai refractive index untuk gelas? Tak perlu hafal. Kita tak perlu hafal. Dan yang pentingnya kita tahu bagaimana cara nak buat calculation untuk kita dapatkan refractive index bagi sesuatu medium. Refractive index, and untuk gelas kita letaklah G ataupun kita eja gelas. Berapa kita tak hafal. Begitu juga dengan speed of light dalam gelas pun kita tak hafal. Kita nak letak CG boleh, kalau kita rasa was-was kita nak letak C gelas, ikutlah. Tapi C tu tetap kena guna C sebab that is the symbol for speed of light. Kalau N tetap kena guna N sebab that is the symbol for refractive index. Okey. Jadi bagaimana kita nak kira nilai refractive index ni, boleh ke tak? Okey, cara dia kita kena tulis formula. Dan nak menulis formula ni kita kena faham bagaimana nak menulis formula tu. Okey, formula pertama yang kita boleh tulis iaitu yang merujuk kepada relationship between N and angle. Cikgu tulis simbol je antara N dengan angle. So N tu apa dia? N tu merujuk kepada refractive index lah. Angle tu ada 2 angle. Ini equation yang kita nak derive supaya kita boleh calculate kita punya refractive index untuk sesuatu medium. Untuk udara kita dah tahu dah. Okey, jadi yang pertama kita kena tulis satu formula yang melibatkan relationship between refractive index and dengan angle. Okey, kita kena tengok cahaya kita bergerak daripada mana ke mana tu. Kita punya cahaya bergerak daripada air to glass. Okey. Kita punya cahaya bergerak daripada udara masuk ke dalam kaca. Light propagates from air to glass. Okay, jadi bila kita nak menulis formula, kita kena tulis formula ikut urutan. Maka bila dia kata air to glass, air akan jadi first medium, glass akan jadi second medium. So the first medium is incident, the second medium is refracted. So macam mana nak tulis formula? Formula dia melibatkan hasil darab. Dan bila melibatkan angle, kita kena guna sin. Itu cerita dia. Bila melibatkan angle, mesti guna sin. So angle, first kita tulis N dengan theta, angle. Sin, dia kena melibatkan medium yang pertama. So the first medium is air, and air darab dengan sin. Bila angle kena guna sin. Sin kepada angle dalam medium pertama. Dalam medium pertama adalah incident angle. Okay, incident angle simbol dia ialah I.
mesti sama dengan hasil darab untuk medium yang kedua. Medium kedua kita ialah glass, and glass darab dengan sign medium yang kedua adalah refracted. So yang ni yang paling penting, iaitu kita kena faham cara nak menulis formula dengan betul. Kita kena faham cara nak menulis formula dengan betul. Bukan kita menghafal formula. Ini kena faham cara nak menulis formula. Sebab situasi tu boleh kita tukar, iaitu cahaya bergerak daripada denser kepada less than pula. Tapi cikgu tak buat lah. Sebab konsep dia sama. Okay? Situasi berubah tapi konsep yang sama. Tukarlah macam mana pun, tetap guna konsep yang sama. Okay, daripada formula ni, kita boleh simplify. Na 1 sin I, kita tengoklah. Jadi kalau dalam soalan dia akan bagilah nilai angle ni. N glass kita nak cari, kali dengan sin R, dia akan bagi dalam soalan. Jadi boleh tak kita cari nilai N glass? Jadi N glass, Ng tu glass akan jadi 1 darab sin I, dia jadi sin I over, kita pindahkan yang darab pergi ke sebelah, dia jadi bahagilah. Bahagi dengan sin R. Jadi bila dalam soalan nilai I dia bagi, nilai R dia akan bagi, maka bolehlah kita kira nilai refractive index for the glass. Berapa nilai dia? Okey. So formula yang kita tulis ini sebenarnya dia ada nama. Formula yang kita tulis ni sebenarnya dia dikenali dengan satu nama. Apa nama dia ni? Dia dikenali dengan nama Snell's Law. Ni dikenali dengan nama, bukan Snell eja betul-betul. S-N-E-L-L. Snell, bila nama orang kena ada apostrofi S, Snell's Law. Dia dikenali dengan nama Snell's Law. Dan nilai N tu yang kita panggil refractive index. N ni kita panggil dia dengan nama refractive index. Dia adalah merupakan satu constant. Constant maknanya nilai dia adalah tetap, mengikut apakah jenis medium ataupun jenis substance yang terlibat. Kalau glass ada satu nilai N untuk glass. Kalau water ada satu nilai N untuk water. Kalau perspec ada satu nilai N perspec. Kalau oil ada satu nilai N untuk oil. Dia bergantung kepada substance, tapi nilai dia adalah constant. Jadi kadang-kadang soalan tanya what state the Snell's Law. Apa kita nak cerita? Snell's Law ni cakap pasal apa? Snell's Law, dia cerita pasal apa? Jadi kalau kita rujuk kepada formula tu, states that kita bahagi kan. Bila kita bahagi, kita boleh guna istilah ratio between sine of incident angle to sine of refracted angle is a constant, be known as refractive index. Itu kalau soalan tanya apakah dia Snell's Law. Kita rujuk kepada formula, kita tulis ayat kita sendiri. Okey, itulah maksud Snell's Law. Okey. So, kita dah boleh cari nilai refractive index. Jadi, katalah nanti awak belajar universiti, awak buat kajian, awak jumpa satu bahan, tak tahu apa, tak pernah jumpa lagi bahan macam ni. Jadi, kita nak kena tahu apakah bahan tu. Kita kena, banyak benda yang kita kena kaji. Salah satunya, kita tengok, cahaya boleh lalu dalam bahan ni. Maka, kita boleh cari nilai refractive index dia. Jadi, kita cari refractive index dia, iaitu kita guna formula ni, kita dapat nilai refractive index dia, kita pun tengok dalam nilai-nilai yang orang dah kira dah, orang dah cari dah. Ada tak sama dengan mana-mana nilai refractive index substance yang orang dah jumpa. Jadi kalau sama, kita tahulah apa benda yang kita jumpa tu. Kalau tak ada lagi, tak ada yang dalam senarai constant tu, maka dia tak pernah dijumpai oleh siapa-siapa. Ada peluang lah nanti kita letak nama kita ke.
Kan? Bahan tu, apakah dia bahan tu? Jadi kita orang pertama yang jumpa bahan tu. Okey, itu cerita Snell's Law. Okay. Dalam kita punya cerita tadi, cikgu kata hanya satu nilai speed of light yang awak kena hafal, iaitu ketika dia bergerak dalam udara, iaitu nilai dia 3 kali 10 kuasa 8. Tu awak kena hafal. Okay. Nilai speed of light dalam mana-mana medium yang lain tak perlu hafal. Cuma awak kena tahu bagaimana nak kira nilai speed of light tu dalam medium yang lain. Jadi bagaimana nak kira speed of light untuk sesuatu medium pula? Maka kita pergi kepada formula yang kedua, iaitu kita kena tulis satu formula yang melibatkan relationship. Tadi relationship between n dengan angle. Sekarang ni kita tulis pula formula yang kedua melibatkan relationship between n dengan apa? N dengan C. N dengan C. N tu apa? Refractive index. C tu apa? Speed of light. Di antara N dengan C pula. Refractive index dengan speed of light. Okey. Macam mana formula dia? Konsep nak menulis formula sama. Yang pertama sekali kita kena tahu dari mana ke mana kita punya light tu bergerak. Jadi cahaya kita bergerak daripada udara nak masuk ke dalam gelas. Jadi maksudnya kita punya air tu adalah the first medium, manakala kita punya gelas tu adalah kita punya second medium. Okey. Formula kita ni dia adalah dia melibatkan hasil darab dan nilai dia adalah sama. Nilai dia adalah sama. Nilai dia adalah sama. Okey. So, macam mana nak tulis? Kita start dengan air dulu. N air. N air. Darab juga. Cuma sekarang ni darab dengan siapa? Darab dengan C pula. Speed of light in air. Dia mesti sama juga dengan hasil darab untuk medium yang kedua, iaitu N glass darab dengan C dalam gelas. So yang ni lah yang paling penting. Menulis formula berdasarkan kepada situasi yang diberi. Tak kira lah dia nak ubah situasi tu daripada denser to less than ke, dia nak beri situasi tu daripada less than kepada denser ke, konsep nak menulis formula sama. Jadi cikgu hanya tunjuk untuk propagation of light from less than to a denser. Dia boleh juga dalam soalan dia tukar situation, kita jadi pening. Tapi kalau kita faham konsep takkan berubah. Walaupun situation dah berubah daripada denser less than, cara nak tulis formula sama, iaitu kena tengok daripada mana ke mana cahaya itu bergerak. Tulis formula yang melibatkan hasil darab, dia mesti samalah. Okey, jadi yang kita nak cari apa? Yang kita nak cari ialah the speed of light in the second medium, that is glass. So kita gantikan nilai N air kita dah kena hafal 1. C air pun kita kena hafal 3 kali 10 kuasa 8 meter per second. Okey, N glass kita cari tadi daripada Snell's Law, iaitu sin I over sin R tadi. Okey, ni kalau kita ingat balik kita punya nilai N kita dah boleh cari daripada Snell's Law tadi. So kita masukkanlah nilai yang kita dapat tadi. Okey, dan kita darabkan dengan speed of light in the second medium. Second medium ni tak semestinya glass. Dia boleh guna perspex, dia boleh guna plastik, dia boleh guna water, macam-macam. Okay, jadi kalau kita gantikan nilai kita ni, maka kita akan dapati nantilah the speed of light in the second medium, that is glass, equals to what? Equals to 1 darab 3 kali 10 kuasa 8, dapatlah 3 kali 10 kuasa 8 meter per second, bahagi dengan N for the glass lah kat sini. Iaitu N for the glass tu ialah sin I over sin R lah. Sin I over sin R, ikutlah. So darab, ataupun cikgu boleh ubah lagi 3 kali 10 kuasa 8 meter per second. So N glass tu sebenarnya apa tadi? N glass tu sebenarnya tadi ialah Snell's Law
iaitu sin I over sin R. Jadi daripada nilai n tu kita masukkan dalam tu, maka kita boleh dapat nilai speed of light untuk the second medium. So ini ceritanya bagaimana kita nak buat calculation kepada, kita nak tahu berapakah nilai refractive index sesuatu medium, dan kita nak tahu berapakah speed of light dari dalam medium tu. So dua formula ni. Yang pentingnya awak kena faham cara nak menulis formula. Jangan menghafal formula, sebab situasi boleh berubah. Bila situasi berubah, kemungkinan nilai yang kita nak kira tu formulanya berubah. Formula endingnya berubah. Tapi kita faham cara nak tulis formula yang betul, tak ada masalah. Okey. So selesailah di situ. Kita sambung balik yang ni, refractive index. Refractive index ni dia punya simbol dia ialah huruf N tadi kan. So N tu ialah ni simbol untuk refractive index. Tak apa nampak refractive index, simbol dia ialah huruf N. Refractive index determine the degree to which light bends when travelling from vacuum to a medium. Yang cikgu cakap dia lah, berapa kuatnya sesuatu medium itu untuk bend kita punya light kita. Lagi kuat dia boleh tolak kita punya, lagi kuat dia boleh bend kita punya light, maka dia punya nilai refractive index dia akan jadi lagi besar. Dan refractive index tadi kita boleh kira dengan formula speed of light in vacuum. Speed of light in vacuum ni kita guna simbol dia C over the speed of light in any medium. Nak membezakan kita guna V. Tapi tadi cikgu guna dua-dua C, cuma cikgu bezakan C untuk air, C untuk glass. Cikgu guna C glass, speed of light in second medium, where C tu ialah speed of light in vacuum 3 kali 10 kuasa 8. Dia kata when optical density increase. When optical density increase, kesannya refractive index dia juga akan increase. Value of n is always more than, ni pun kena faham elok-elok. Value of n is always or equal to 1. Maknanya paling kecil nilai n kita ialah 1, dan 1 tu adalah untuk vacuum. Yang selain daripada vacuum, semua nilai n ni lagi besar. Dan bila mana dia punya optical density tu lagi tinggi, maka nilai n nya juga lagi tinggi. The value n depends on wavelength lambda of the light used. Dia bergantung kepada nilai lambda. Ini sebagai pengetahuan tambahan lah ni. Change in temperature pun juga akan mempengaruhi kita punya value of n. Maknanya kalau seandainya apakah faktor yang mempengaruhi nilai n? Selain daripada the optical density, nilai n tu, refractive index tu bergantung kepada wavelength of the light yang kita guna. Dia bergantung kepada temperature. So kalau temperature berubah, kalau wavelength berubah, sebab wavelength ni kalau kita guna light, apa yang kita dah belajar, light ini ada 7 warna, dan dalam setiap warna itu ada lambda dia masing-masing. Dan kita hafal sebagai vibe gear, di mana dalam vibe gear tu V2 stand for violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Di mana daripada violet kepada red, lambda dia makin panjang. Jadi bila lambda berubah, maka kesannya n boleh berubah. Dia kata the wavelength, the refractive index is depends to the wavelength, and also it depends to the temperature. Okey, itu cerita dia. So kita boleh tengok sini lah. Okey, medium ni medium manalah? Dia punya nilai refractive index. So vacuum dan juga air, kita ambil lah nilai refractive index dia 1. Cuma untuk air tu sebenarnya 1.003. Untuk memudahkan kita buat calculation, kita ambil 1 juga. Olive oil, kita guna masak kan, 1.46. Perspex 1.50. Glass 1.52. Glass flint 1.66. Diamond 2.42. Diamond tersangat besar nilai refractive index dia. Maksud bila nilai refractive index lagi besar, bila nilai refractive index dia lagi besar, maknanya dia punya bending dia lagi kuat. Dia lebih dekat dengan normal line. Bila lagi dekat dengan normal line, dia punya refracted angle dia makin kecil. Okay, from lower end to higher end, light bend more. Okay, ini gambar rajah dia. Kalau kita tengok pada gambar rajah ni, kesemua contoh yang dia bagi ni, cahaya kita bermula daripada medium yang sama, iaitu dia bermula dengan water. Semua cahaya kita bermula dengan water. Okay, dia bermula dengan water.
The first medium sama. Yang kita akan ubah ialah the second medium. Kita ubah the second medium. Okay. Di mana untuk second medium tu semuanya ada refractive index, tetapi dengan nilai yang berbeza-beza. Okay. So first medium kita semua sama, water semua. Okay. Semuanya water. Okay. Untuk gambar rajah pertama, kita punya propagation of light daripada water kepada perspect. Kalau kita tengok pada nilai tadi, okay, water, nilai refractive index dia 1.33. Itu nilai refractive index for water. Dan untuk perspect, nilai refractive index dia 1.50. So maknanya perspect is denser than water lah, high optical density. Dan apa yang kita boleh nampak, dia akan bend towards the normal. Kita punya refracted angle smaller than incident angle. Incident angle kita 50, refracted angle kita 42.8. Lebih kecil lah. Sebab tu kita katakan dia bend towards the normal. Okay, apabila kita tukar kita punya perspect dengan glass flint, yang mana glass flint tadi dia punya refractive index dia 1.66, lebih tinggi daripada perspect 1.5. Apa yang kita dapati, refracted angle kita lagi kecil. Maksudnya dia punya refracted rate lebih dekat dengan normal line. Bending more, kita panggil bending more to the normal line. Maka kesannya refracted angle dia lagi kecil. Dan bila kita gantikan glass flint dengan diamond, yang mana diamond tu dia punya refractive index dia lagi besar, kita punya bending lagi kuat, kita punya refracted rate lagi dekat dengan normal line, dan kita punya refracted angle lagi kecil. Maksud nak cerita kat sini, lagi besar nilai refractive index, maka lagi kuat dia punya bending, dan lagi kecil dia punya refracted angle. Okay. Okay, ini kalau kita buat eksperimen, kita boleh buat eksperimen dalam makmal, kita menggunakan semi-circular glass ataupun semi-circular perspex. Okay. Kita lalukan kita punya cahaya. Ni, yang ni kita panggil ray lah ni. Ini kita panggil ray. Sebab satu sinar cahaya. Kita panggil ray. Kita nampak tak cahaya kita tu dia macam mana dia berubah? Kan? Dia berubah. Okay. Ini satu sinar cahaya kita bergerak. Dia bergerak lurus. Tapi bila mana adanya medium yang berbeza density, so kesannya dia akan mengalami bending lah. Bending. Okay, dia bend towards the normal. Okay. Okay, so dalam eksperimen ni kita buatlah angle of incident kita 20, 30, 40, 50, 60. Maka kita cuba cari berapakah nilai angle of refraction. Dan di sini kena hati-hati bahawa bila kita nak cari angle of refraction, dia mesti berada dalam medium yang berbeza. Bukan kita ukur dekat sini. Salah. Okay, kita kena ukur dekat mana? So ini kena tengok elok-elok. Kita punya incident angle kita yang ni. Ni kita punya incident angle. Cikgu guna warna lain. Okay, ini kita punya incident angle. Okay. Dan kita punya refracted angle ialah yang berlaku di dalam gelas kita ni. Ini kita punya refracted angle. Cuma bila kita menggunakan semi-circular. Semi-circular tu separuh bulatan, semi-circular glass block ataupun semi-circular glass ataupun semi-circular perspex. Bila mana cahaya kita keluar daripada perspek, dia akan bergerak dalam garis lurus yang sama ketika dia bergerak di dalam glass block. Sini pun kena faham ada reason dia kenapa dia jadi macam tu. Kerana bila mana kita guna yang semi-circular, ketika dia nak keluar daripada glass block, dia sebenarnya bergerak di sepanjang garis normal. Okay. Cahaya bila dia bergerak di sepanjang garis normal, walaupun medium density itu berubah, dia tidak akan mengalami perubahan arah. Dia tidak mengalami bending. Kenapa? Sebab incident angle dia kosong. Okay, contohnya kalau cikgu nak tunjuk dekat sini. Okay, cikgu tunjukkan dekat sini. Cahaya kita ni dia datang, katalah cahaya kita ni datang daripada air, tapi secara tegak macam ni. Okey, so dia bergerak daripada air nak masuk ke dalam gelas.
Okey, jadi ketika dia nak masuk ke dalam gelas, apa yang kita kena buat tadi? Kita kena lukis normal line kan. Macam mana normal line dia? Normal line dia akan jadi tegak lah, vertikal. Kenapa dia tegak? Sebab kita punya surface of the glass kita tu horizontal. Jadi bila surface of the glass kita horizontal, normal line kita akan jadi vertikal. 90 kan. Jadi apa yang kita boleh nampak kat sini, kita punya incident ray ni. Okey, ni incident ray kita ni. Dengan kita punya normal line, dia berada pada garisan yang sama. Dia bertindih. Jadi bila mana kita punya normal line dengan kita punya incident ray tu bertindih, kalau kita ukur dia punya nilai incident angle, kita dapati nilai incident angle kita adalah kosong lah. Sebab incident angle dengan normal line duduk pada garisan sama. So apa kita nak ukur? Tak nak ukur. Maka bila mana incident angle kita kosong, kesannya nanti ialah refracted angle kita pun kosong. Dia sama macam reflection of light dulu kita belajar dalam tajuk wave. Dalam reflection pun sama, bila mana incident angle kosong, reflected angle pun kosong. Begitu juga dengan refracted angle pun kosong. Okay? Walaupun medium density itu berubah, walaupun speed dia berubah, dia tetap berubah speed, dia tetap mengalami refraction. Sebab tu refraction tu melibatkan perubahan speed, tetapi arah dia mungkin berubah, mungkin tidak. Okey, jadi arah dia berubah bila? Ketika mana ada incident angle, maka barulah ada perubahan direction. Tetapi kalau incident angle dia kosong, maka dia punya refracted angle pun akan jadi kosong. Dan bila mana refracted angle kita tu kita kata kosong, bermaksud kita punya cahaya itu dia akan terus bergerak dalam garis lurus yang sama. Dia tidak mengalami perubahan arah, no change in direction. Okey, dia terus bergerak dalam arah yang sama. Jadi yang ni yang kadang-kadang orang kata, kenapa tak ubah arah? Sebab definisi bagi refraction ialah the direction of propagation of light change. Dia tak berubah arah kerana ini orang panggil case terpencil, special case, iaitu bila mana incident angle kosong, refracted angle pun kosong, maka pada ketika ini kita punya direction of propagation of light itu masih sama. Okey, dia bergerak dalam garis lurus yang sama kerana faktor incident angle dia kosong, iaitu dia bergerak di sepanjang normal line. So dia tidak akan mengalami perubahan arah, cuma dia mengalami perubahan speed of light. Speed of light tetap akan berubah. Okey. Jadi samalah kes ni yang bila kita guna semi circular tu, dia akan bergerak sepanjang garis lurus yang sama bila dia keluar daripada gelas tu, sebab dia berada pada normal line. Normal line. Okey, kalau cikgu nak lukis kat sini. Lebih kurang Okey. Cikgu nak fokus kepada cahaya nak keluar Okay, katalah cahaya kita tu dia kena kat sini tadi, dia nak pergi sini, dia pergi sini. Okay, cahaya kita ni nak keluar daripada gelas nak pergi ke udara. So yang ni ialah air. Yang dalam ni adalah gelas. Tapi bila kita guna yang semi circle ni, dia panggil semi circular. Gelas-gelas lah, perspek lah. So kesannya apa? Jadi bila cahaya kita bergerak melalui dua medium yang berbeza density, so apa yang kita kena buat ialah kita kena lukis garis normal. Jadi bagaimana kita punya normal line dekat titik ni? Normal line bila dia semi circular, dia berbeza-beza. Jadi untuk titik ni normal line dia yang ni. Okey, itu normal line dia. Okey, untuk titik tu.
Pada titik lain, normal line dia berbeza-beza sebab dia punya permukaan tu melengkung. Jadi kalau kita guna macam glass block tadi, permukaan dia rata. Bila permukaan dia rata, dia punya normal line dia sama je kat mana-mana pun. Ni normal line kita. Okey, tapi bila permukaan kita melengkung, normal line dia tak sama. Normal line dekat titik ni tak sama dengan titik yang kita lukis tadi. Normal line dia macam mana pula? Okey, untuk titik yang ni, normal line dia dia condong macam ni. Dia lain lah. Normal line kita pada semua titik tengah sini, normal line kita tegak lah yang ni. Normal line kita berbeza-beza mengikut permukaan. Permukaan yang rata, normal line dia dekat mana-mana pun sama. Contohnya permukaan ni rata kan. Nak lukis normal line dekat tepi ni ke, nak lukis normal line dekat tepi ni ke, sama je. Sebab permukaan kita straight, lurus dan rata. Normal line dia sama je. Tapi bila permukaan kita tu melengkung, macam ni, normal line dia dah berubah. Jadi bila cahaya kita bergerak nak keluar daripada glass kepada air, tetapi dia bergerak di sepanjang normal line, maka kita punya incident angle kita adalah kosong. Bila mana incident angle kita tu kosong, berapakah nilai refracted angle? Refracted angle pun kosong. Jadi walaupun dia punya medium density tu berubah, dia tidak mengalami perubahan arah kerana dia punya incident angle dia kosong, maka dia akan terus bergerak dalam garis lurus yang sama dengan incident. Jadi apa yang berubah? Dia hanya mengalami perubahan speed of light sahaja. Itu sebabnya bila kita buat eksperimen dalam makmal, kita akan gunakan yang semi-circular perspect ataupun semi-circular glass supaya senang kita nak tanda dekat mana cahaya tu keluar. Kita nampak kan cahaya tu keluar kat mana? Sebab kita nak lukis yang dekat dalam gelas tu tak boleh nak lukis. Nak lukis macam mana kat dalam gelas? Kita hanya boleh lukis kat atas gelas je. Kan? Jadi kita nampak cahaya yang keluar, kita tandakan, kita lukis garisan cahaya keluar. Lepas tu kita angkat kita punya gelas, semi-circular glass block. Maka kita sambunglah garisan tu kepada titik di mana cahaya kita masuk tadi. Jadi kita boleh ukur refracted angle yang dekat dalam gelas tu bila kita alihkan kita punya semi-circular glass. Kemudian kita dah dapat nilai I, kita ada nilai R, kita ada nilai R. Kita kira nilai sin I dan kita kira nilai sin R. Sebab dalam formula kita tadi dia melibatkan sin. Sebab bila angle dia kena guna sin. Dan N tadi kita boleh kira guna formula N sama dengan apa tadi? N sama dengan sin I over sin R. Yang ni yang kita ambil daripada Snell's law tadi. Ni Snell's law. Dan Snell's law ni kena ingat dia kita guna bila mana cahaya bergerak dari less than to a denser medium. Less than to a denser medium. Okey, kita guna Snell's law. Dan daripada nilai sin R dengan sin R, bila kita kira nilai N is a constant value. Nilai dia sama je. Tak kira berapa angle yang kita guna, dapat nilai sama. Jadi kalau kita nak buktikan nilai N tu sebenarnya berapa, kita boleh lukiskan graf lah. Kita lukiskan graf sin I dekat pasi Y lawan dengan sin R dekat pasi X. Maka kita akan dapati graf kita adalah graf garis lurus. Ini kita panggil graf directly proportional. Graf garis lurus, gradient dia positif dan dia bermula daripada origin. Yang mana bila kita kira nilai gradient of the graph, kan? Kita nak kira gradient kena ada segitiga dia. Gradient triangle kita panggil. Jadi kita akan dapati gradient kita tu sama dengan apa? Gradient ialah perubahan yang berlaku dalam paksi Y. Paksi Y kita ialah sin I bahagi kepada perubahan yang berlaku dalam paksi X. Paksi X kita ialah sin R. Jadi sin I over sin R tadi sama dengan N. Maka N kita tu adalah sama dengan gradient of the graph. Jadi kita dapatlah tahu berapakah nilai N daripada gradient of the graph bila kita buat eksperimen ni dalam makmal. Okey, itu bagaimana kita nak cari nilai N kalau kita buat eksperimen dalam makmal. Okey, so yang ni dah selesai. Ni refraction of light tadi. Light ray refracted. Okey, light ray bends ataupun refracted when travel between two different density of medium. Okey, kita dah tahu tadi. Ada kecualinya tadi, iaitu ketika incident angle-nya kosong, maka refracted angle pun kosong. Yang kedua dia kata, ni yang pertama
Yang pertama. Okay. Yang kedua dia kata light ray refracted towards normal. Bila mana cahaya kita bergerak daripada less than kepada denser, dia akan bend toward atau refract towards the normal. Bila towards the normal, refracted angle kita makin kecil ataupun incident angle kita makin besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila cahaya kita bergerak daripada denser to a less than medium, dia akan bend away from normal, refract away from normal. Maka bila away from normal, refracted angle kita lagi besar daripada incident, ataupun incident lebih kecil daripada refracted angle. Dan light does not refracted bila mana, ini yang cikgu cakap tadi lah, kecuali bila mana incident angle kosong, maka pada ketika itu refracted angle kosong, dia tidak mengalami perubahan arah, dia hanya mengalami perubahan velocity atau speed of light. Okey, ini ialah phenomenon refraction of light. Okey, yang ni cikgu akan sambung untuk siri yang kedua. Okey, so itu siri pertama untuk refraction of light. Okey, kita break dulu. Assalamualaikum.